Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Puan-puan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini. Insya-Allah saya Haji Siti Zainul Yusof akan memberikan sedikit pemahaman dalam tajuk iman. Perkataan iman berasal dari perkataan bahasa Arab amina. Berarti aman atau membentuk keadaan aman dan tentram. Dalam ilmu tauhid, iman berarti membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ghazali rahimahullah taala, al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Untuk memenuhi kehendak Islam, beriman mestilah ada tiga perkara yang tersebut, iaitu mengaku di dalam hati bahawa Islam itu benar, menyatakan dengan lidahnya bahawa Islam itu agama yang benar, serta mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam agama Islam itu. Kalau ketiga-tiga tidak ada, maka tidaklah sempurna keimanan seseorang terhadap agama Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu ialah percaya pada Allah dan malaikatnya, rasulnya dan hari kemudian, dan qada qadar yang baik dan yang jahat daripada Allah Ta'ala. Untuk pendekatan kali ini, saya bawakan kehendak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman pada Allah Ta'ala berarti mempercayai bahawa Allah Ta'ala adalah esa atau tunggal, bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahawa Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat tumpuan segala hajat. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Yang kedua, beriman pada Allah berarti percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, maha sejahtera, yang melimpahkan keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang memiliki segala kebesaran dan keagungan. Ayat 22 hingga 23 Al-Hasyr menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusis salam ar-rahman al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.
Yang ketiga, beriman pada Allah berarti mempercayai bahawa dialah yang menghidup dan mematikan. Ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Yang bermaksud engkau yang masukkan malam kepada siang dan engkau yang masukkan siang kepada malam. Engkau mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Engkau yang seperti yang kita dapati, misalnya ulat yang keluar dari bangkai. Engkau yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau yang memberi rezeki kepada yang dikehendaki tiap-tiap tanpa hisap. Contoh, kita biasa dengar yang keluar dari yang mati itu ulat yang hidup, bangkai itu yang mati. Yang mati keluar dari yang hidup. Ada berlaku perempuan, misalnya kalau kanak-kanak yang dia keluar cacing misalnya. Tapi yang lagi pelik, saya pernah dengar 2 tahun yang lepas ada berlaku, disebut negerinya tapi saya tak nak sebut, ya. Seorang gadis lah, ya, berlaku aksiden. Dia mati. Yang teruk ni bahagian atas perut. Tapi semasa dimandikan, baby keluar. Jadi ini Allah menunjukkan bahawa sebenarnya tadi budak perempuan tadi hamil, ya. Tetapi dengan kehendak Allah tu berlakunya baby keluar masa mayat dimandikan. Jadi yang cerita ni pemandi mayat dan dia tak boleh lupa peristiwa tu. Itu dia antara contoh yang Allah kehendaki keluar yang hidup dari yang mati. Seterusnya, beriman pada Allah berarti mempercayai Allah yang mencipta alam ini dan alam akhirat. Orang yang beriman percaya dengan yakin pada perkara-perkara gaib yang diberitahu melalui Al-Quran. Mempercayai hari pembalasan, hari kebangkitan, hisab, sirat, surga, neraka dan sebagainya. Mempercayai alam roh, jin, malaikat, syaitan adalah makhluk Allah. Orang yang beriman mengerjakan solat dengan sempurna dengan menjaga syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab dan kehusyukannya. Beramal dan berusaha di dunia adalah untuk bekalan hari akhirat. Memelihara atau membelanjakan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang berhak. Maksud ayat dari surah Al-Baqarah ayat 2. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sesungguhnya rezeki yang ada pada kita adalah ada bahagian untuk orang lain. Dan sedekah sebenarnya pencetus barakah. Binasrillah yang suruh mayasya wa huwal azizur rahim. Ayat 5 surah Ar-Rum. Kerana pertolongan Allah, dia menolong sesiapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Amalan orang yang beriman juga mengikut dari keterangan surah Al-Anfal ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2, ya. Innamal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna lazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Maksudnya hati orang yang beriman ni sentiasa nampak dengan jelas kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan kehebatan Allah. Hatinya mengagungkan kebenaran Islam
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya sentiasa mengingati Allah walau di mana ia berada. Hatinya sentiasa takut dan gerun dengan pembalasan Allah di akhirat sekiranya mereka melanggar hukum Allah. Sambungnya lagi ayat ni, wa iza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat Allah, yakni Al-Quran, bertambahlah imannya dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi orang yang beriman ni, dia sangat yakin dengan kebenaran ayat Al-Quran. Saya baru-baru ini ada tak sengaja mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustazah Asma binti Harun dalam Kembara Musaadah dengan penduduk Pahang. Beliau telah bertemu dengan seorang nenek, saya katakan nenek sebab umurnya dah 81 tahun. Nenek ni bila nampak Ustazah Asma, dia kata, ini Ustazah wa ufawidu, kata dia. Dia tak tahu nak sebut nama Ustazah Asma. Asma ni kalau orang dulu dia tak berapa faham, orang yang tak berapa tahu perkataan Arab ni, Asma tu sebenarnya nama yang betul. Kita selalu sebut Asma, ya. Jadi dalam Asma ni sebenarnya nama-nama. Jadi perkataan yang betul memang Asma. Jadi bapa dia betulkan nama itu betul lah. Tapi dia tak tahu nak sebut. Dia cuma ingat Ustazah wa ufawidu. Jadi dia baca bila dia nak satu hari yang banjir tu, anak dia 5 orang ada berkongsi membuat ternakan ikan sangkar, ya. Jadi anak dia tak balik-balik sampai pukul 1 malam. Nenek ni memang hebat sebab umurnya 81 tahun, anaknya 15, cucunya 64, cicitnya 14 orang. Jadi dengan rasa yakin tadi, dengan ayat Quran tadi, dia ingat ayat tu diajar dari Ustazah Asma memang. Saya pun dapat dari Ustazah Asma. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dia kata sepanjang anak dia belum balik tu, dia baca itu aja. Dengan harapan dia percaya maknanya, dan aku menyerahkan urusanku pada Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa yang berlaku pada hambanya. Jadi alhamdulillah pukul 1 anaknya balik, walaupun sangkar semua rosak dan dianggarkan kerugian RM77,000. Tapi dengan ayat Quran tadi, alhamdulillah anaknya semua selamat. Satu lagi kehebatan nenek ni, dia pandai bawa perahu, perempuan. Bukan perahu yang ada bot, ada enjin tu. Dia yang macam kita, dulu saya ingat masa kecil-kecil saya pernah naik dari Pencu, ya. Saya tak berani celip mata sebab takut sangat tengok air. Air tu terlalu dekat dengan kita. Jadi nenek tu walaupun dah umur 81 tahun, hari-hari dia mengayuh bot dia sendiri. Dia kata dia baca ayat yang diajar oleh Ustaz Kazim. Ayat 18 surah Al-Kahfi. Keyakinan dia baca tu sepanjang dia menyeberang nak pergi pulau bertanam, bercocok tanam untuk jualan. Jadi dia baca wa tasabum aiqazum wa hum rukud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Wa qalbuhum basitun zira'ihi bil wasid labi tala'ta alaihim labalaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Jadi dia baca tu dia tahu faham maknanya, ya. Dia baca sepanjang dia kayuh bot. Maknanya dalam bahasa Melajunya, dan kamu mengira-ngira, ni Allah berfirman, kita ni anggap orang Ashabul Kahfi tu, pemuda-pemuda tu tidur, ya. Padahal mereka bangun. Mereka bangun, ingatkan, ya. Kita ingat bangun, padahal mereka tidur. Jadi di situ ceritanya wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Allah membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Wal qalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Sedangkan anjing mereka menjulurkan dia punya tangannya, ya, kedua tangannya, atau dia punya di
keluarkan dari gua tadi, keluarkan sikit. Depan pintu gua. Lawit tolak ta'alaihim lawallaita minhum firara. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling melarikan diri daripada mereka. Alamulita minhum ru'ba. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Jadi dia baca ni, dia yakin perempuan, dia kata dia sampai kebun, dia pun baca je. Kalau ada monyet pun dia baca tu. Kalau monyet tu macam banyak, dia akan baca. Engkau nanti aku baca kau atas sabuhum baru tahu, kata dia. Jadi inilah dia punya apa? Keyakinan. Wa ala rabbihim yatawakkalun tadi. Jadi perempuan, saya buat kesimpulan, dalam beriman ni sebenarnya ya. Jadi iman tu sebenarnya yang betul-betul iman yang hak, iman yang tersemat kukuh di dalam hati dan dapat diterjemahkan melalui pelaksanaan amal-amal soleh yang berterusan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dan tanda-tanda iman kita ni atau orang yang imannya kental ada 5 sebenarnya. Tadi apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maknanya dia yakin sangat dengan Allah. Yang kedua, apabila wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana, apabila dibaca ayat-ayat Quran, dia bertambah keimanannya. Dia yakin dengan tadi contohnya. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia maknanya sangat bertawakal dengan Allah. Yang keempat, allazina yuqimunas solah, mereka menjaga solat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita mesti ada perasaan ni, cuba menyemaikan dalam diri kita. Kalau rezeki kita ada bahagian untuk orang lain. Jadi apa yang saya cakapkan ni secara tak langsung, saya mohon maaflah atas kurang saya. Maklumlah, inilah baru belajar bervideo ya, Ustaz Nizam yang suruh. Jadi saya tengok kawan-kawan benda hantar, saya pun kena hantar jugalah. Dan saya ambil rujukan ni daripada buku Manusia dan Islam. Panel pengarangnya diketuai oleh Profesor Harundin. Dan tafsir pendidikan Al-Quran Darjah Khas Negeri Johor, penerbitnya Sinar Jimit ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.